kerana hadir hari ini. Cikgu harap korang dah makan-makan, dah kenyang-kenyang. Bolehlah kita akan teruskan perjuangan untuk hari ini. Okey, kepada yang baru masuk, kita baru nak start ya. Kita berada pada page sambungan kita adalah muka surat yang ketiga. Okey, kita dah nak habis ni, bab 10 dah. Nanti target dalam bulan 10 ke bulan 11 kita dah boleh buat revision cikgu rasa korang exam nanti mungkin dalam bulan 12. Ya, hujung tahun kan, sebab korang cuti bulan 1. Bulan 1 hujung, bulan 2 cuti, bulan 3 korang masuk sekolah baru. Okey, now kita nak masuk sambungan daripada kesan Doppler. Okey, apa itu kesan Doppler? Kesan Doppler ni macam ni. Kalau kita dengar siren ambulans, kalau dekat kita dengar kuat. Tapi kalau dah jauh kita dengar perlahan. Macam itulah. Dekat dengar kuat, jauh dengar perlahan. Itu namanya adalah kesan Doppler. Okey, namanya kesan Doppler ya. Jadi kalau ikutkan kesan Doppler ialah perubahan. Okey, perubahan. Ini namanya frekuensi. Sebab apa? Sebab dia langsing. Ingat langsing suara perempuan. Suara perempuan kan? Okey. Nyaring suara lelaki. Sebab dia langsing mesti dia rujuk pada frekuensi. Langsing. Kalau nyaring, rujuk pada amplitude. Okey, jadi kesan Doppler ialah perubahan frekuensi. Frekuensi kereta yang disebabkan oleh pergerakan. Macam yang bulan ni bergerak kan? Namanya pergerakan relatif. Pergerakan relatif sumber bunyi. Okey, pergerakan relatif sumber bunyi. Maksudnya dia makin jauh lah ataupun makin dekat. Itu namanya pergerakan relatif. Jadi kita dapatlah dengar kesan Doppler. Mula-mula dekat, kuat, jauh, kita dengar perlahan. Kesan Doppler. Okey, jadi kita buatlah situasi dia sikit dekat kotak pertama ni. Okey, dah salin dah. Kita nak besarkan sikit boleh. Okey, kotak pertama tau. Kotak pertama ni kita boleh katakan bahawa frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati ataupun orang tu meningkat apabila ambulan mendekati pemerhati yang pegun. Pemerhati yang tak bergerak tu lah. Jadi dia dapatlah dengar kuat sebab dia mendekati. Okey, boleh salin dulu. Boleh salin yang tu dalam kotak tu. Okey dah. Move lagi ya. Okey, move lagi. Okey, now. Kita nak masuk seterusnya yang dekat ni jauh lah ya.
Ini namanya adalah frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati berkurang apabila ambulans melepasi pemerhati pegun. Melepasi pemerhati pegun. Okey dah ya cikgu Muh ya? Okey dah. Itu namanya kesan Doppler ya, kesan Doppler. Okey, kita teruskan lagi 10.3 fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. So ingat ya, cikgu ulang balik, kelangsingan disebabkan oleh frekuensi. Kenyaringan disebabkan oleh amplitude. Ulang balik, aku lupa kan? Mana? Ni. Kelangsingan disebabkan oleh frekuensi. Kenyaringan disebabkan oleh amplitude. Ya, ingat. Kenyaringan biasa suara lelaki, kelangsingan biasa suara perempuan. Okey, now. Okay, kita masukkan fenomena dan aplikasi pantulan bunyi. Okey, contohnya orang ni dia bercakap kena dinding tu pantul balik. Kenalah pada muka dia sendiri. Namanya macam tu lah. Okey, now seterusnya fenomena pantulan gelombang bunyi. Okey. Gema terhasil apabila gelombang bunyi. Memantul kembali kepada pendengar dari suatu permukaan yang keras. Kalau lembut tak ada pantulan. Macam kita tengok wayang dekat panggung wayang kan, cinema. Sebab dia pakai sponge. Kita kapek. Tapi kalau keras macam gua, dipantul balik. Bunyi gema kan. Okey, bunyi yang dipantulkan ini merupakan bunyi asal. Namanya bunyi asal ya, bunyi asal kita lah. Tetapi mengambil sedikit masa. Sebab dia bergerak kan. Dia bergerak, pantul datang balik. Masa untuk sampai ke telinga. Gema boleh didengar di kawasan seperti dewan tertutup. Dewan tertutup. Dewan buka tak dengar lah. Ataupun mungkin juga bilik kosong yang tertutup. Bilik kosong yang tertutup. Mungkin juga gua. Mungkin juga terowong. Sebab itu kita masuk terowong, bunyi kenderaan sangat kuat. Okey, dan sebagainya lah. Benda-benda keras ni. Okey, boleh salin. Okay, dah ya. Okey, itu namanya pantulan ya, pantulan bunyi. Pantulan cahaya pun ada. Ni kita cerita mengenai pantulan bunyi. Okey, kalau kita nak scan baby pun, dia kena ada pantulan bunyi namanya adalah sonar.
Pantulan bunyi tu namanya pantulan bunyi sonar. Ya, dia scan pada baby. So, dipantulkan balik. Kita nampaklah rupa paras baby pada monitor skrin. Namanya ultrasound ni. Ultra bunyi. Ultra bunyi. Okey. Ni aplikasi ya. Penggunaan bunyi dalam kehidupan harian kita. Okey, ultra bunyi merupakan sejenis gelombang bunyi yang berfrekuensi lebih daripada 20,000 Hz. So, dia lebih. Bila lebih, kita tak dengar sebab dia punya hertz terlampau kecil dan laju. Tak dengar, kita tak dengar. Jadi, ultra bunyi tidak dapat didengari oleh manusia kerana frekuensi bunyi yang dapat dikesan oleh telinga manusia terhad kepada julat. Julat manusia antara 20 Hz sehingga 20,000 Hz sahaja. Ni kita dengar. Lebih daripada ni kita tak boleh dengar. Namun ultra bunyi boleh didengari oleh haiwan lain lah. Ada haiwan lain lah. Seperti apa kita bincang minggu lepas, seperti kelawar. Dolphin dalam air. Boleh juga dolphin. Biasanya kita ada yang bela anjing kan. Jadi anjing pun sebenarnya boleh mendengar frekuensi ni. Anjing tu hebat lah. Jadi kalau ultra bunyi tu yang dia scan baby tu, kita tak dengar. Yang tu. Nasib-nasib lah. Okey, kita move lagi ya. Kita move lagi. Dah siap ke, Salim? Masa lagi? Okey, cuba move tengah selai lagi tau. Lepas tu kita nak buat latihan sikit. Okey, sekarang ni haiwan dan teknologi yang menggunakan ultra bunyi. So, haiwan apakah menggunakan ultra bunyi? Ingat ultra bunyi tu macam yang scan baby tu. Yang scan baby tahu kan? Yang kita nampak gambar baby dalam perut mak tu. Dia guna ultra bunyi namanya, ultrasound. Okey, ni contohnya Contohnya kelawar guna, dolphin guna, kapal selam pun guna. Malahan kapal yang tangkap ikan banyak-banyak tu pun guna ya, sebab tu dia tahu kat mana ikan tu banyak. Jadi haiwan seperti kelawar, dolphin menggunakan ultra bunyi untuk memberitahu Memberitahu panduan ataupun memberitahu arah lah. Panduan arah. Ringkas sikit. Okey. Dia tahulah nak ke mana kan, supaya dia tak langgar batu. Satu lagi, ianya juga boleh memburu. Sebab dia tahu siapa yang ada kat depan. Memburu haiwan-haiwan kecil. Dia punya mangsa-mangsa dia lah. Okey, hebat kan? Teknologi pantulan ultra bunyi yang dikenali sebagai sonar ya. Ultra bunyi sonar ni sebenarnya ultra bunyi lah, sama aja. Kita pakai sonar pada kapal selam, kapal yang tangkap ikan. Digunakan dalam industri perkapalan untuk mengesan apa? Mengesan objek di bawah laut. Kita boleh kesan objek di bawah laut. Malahan kita juga boleh mengesan pulau-pulau. Okey, mengesan pulau-pulau pulau-pulau berdekatan sekitarnya. Jadi ultra bunyi ni hebat jugalah. Penggunaan dia ya.
Okey, seterusnya ibu yang mengandung juga boleh menggunakan atra bunyi untuk mengesan. Okey, untuk mengesan jantina dan melihat wajah baby Wajah baby sebelum dikeluarkan namanya fetus. Untuk melihat wajah fetus. Kat mana tu? Dalam rahim ibu. Dia menggunakan sonar ya. Menggunakan atra bunyi. Okey, sampai sini okey? Boleh terima? Okey. Boleh cikgu teruskan lagi? Nak tanya apa-apa tak sampai sini? Boleh? Okey. Nak salin lah, salin. Salin kejap ya, salin. Okay, Zurin, dah siap Zurin? Boleh cikgu move? Okay. Okay, sekarang kita nak masuk had pendengaran. Okay, setiap insan, manusia, haiwan dan sebagainya, Tuhan ciptakan kita tidaklah sempurna, maka kita akan mengalami had pendengaran. Iaitu terlalu perlahan sangat kita tak dengar, terlalu kuat sangat kita akan pecah telinga, genggendam. Jadi kita ada had pendengaran kita lah. Jadi yang pertama kat sini, frekuensi bunyi dapat dikesan oleh telinga manusia terhad kepada julat 20 Hz sehingga 20,000 Hz. Okey, korang kena ingat ni. Julat ini semakin berkurang apabila usia kita meningkat. Sebab apa ya? Kerana kita punya telinga kita ni, dia akan menjadi kurang kenyal ataupun kurang sensitif. Kurang sensitif. Ataupun gegendang kita kurang kenyal. Kurang sensitif terhadap frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi jadi kita kurang peka. Sebab tu orang tua cakap banyak kali dah ni, apa? Cikgu sekarang ni pun sama jugalah. Cakap pelan-pelan pun tak dengar dah. Okey. Izzuddin dah salin Izzuddin? Okey dah. Seterusnya, haiwan pun mempunyai had pendengaran tersendiri. Walaupun dia hebat, dia ada had pendengaran sendiri. Jadi contohnya macam kelawar, walaupun dia hebat, dia ada pendengaran. Walaupun macam anjing, walaupun macam dolphin, mereka ni pun ada had dia tersendiri, julat-julat pendengaran dia tersendiri. Okey, contohnya kelawar berapa? 2000 hingga 110,000. Okey, anjing 67 hingga 45,000.
Okey, dolphin 40 sehingga 100,000. Oh, dolphin power 40 kecil tu. Gajah 16 sehingga 12. Kuda 5 sehingga 33,500. Okey, ni buku tab pun ada ya. Korang boleh tengok buku tab. Sama je. Okey, seterusnya kalau doktor nak dengar bunyi jantung, kita tak dengar kot telinga sebab jantung tu bunyinya perlahan. Jadi kita kena guna satu alat. Siapa tahu apakah nama alat ini? Yang doktor pakai tu. Nama apa alat ini? Izzuddin tahu tak Izzuddin? Apakah nama alat ini? Stetoskop. Okey, betul Izzuddin. O tak ada. Tertinggal O pula Izzuddin. Stetoskop. Betul? Stetoskop. Izzuddin tinggal O. Stetoskop. Yang TO, TS jadi TO. Seterusnya adalah pembesar suara. Pembesar suara. Seterusnya alat bantu pendengaran. Okey, dah. Kita dah habis bab ni. Kita nak masuk latihan sikit. Latihan yang cikgu bagi tadi tu kalau siap print. Okey, depan ni nota dia. Korang boleh baca nota ni. Sama je. Okey, kita nak masuk yang dekat sini. Kita nak mula dengan sinilah. Okey, Rajah menunjukkan penyiasatan dijalankan untuk mengkaji ciri-ciri bunyi. Contoh bunyi boleh dipantulkan. Bergerak melalui pepejal, contoh-contohnya. Okey, jadi kat sini kita kena buatlah exercise sikit. Apabila jam radik dimulakan bunyi, okey, dia letak jam radik ni, nanti korang buat eksperimen, dia akan pantulkan dan dengar pada budak tersebut. Ni mengenai pantulan. Didengarkan. Jadi bunyi detikan jam radik ini akan dipantulkan. Dia akan pantulkan. Okey. Pantulkan oleh siapa? Oleh kepingan logam ni. Dipantulkan kepingan logam. Dah. Dipantulkan oleh kepingan logam ya. Tu sifat bunyi. Okey, nombor 2, ramalkan apa yang akan berlaku apabila kepingan logam digantikan dengan tuala. Bunyi detik jam radik ini tidak akan kedengaran. Tidak kedengaran. Kenapa tak kedengaran? Sebab tak ada pantulan. Dia serap. Tuala kan? Tuala dia serap. Dah. Boleh salin? So, kita move lagi ya. Okey. C, dia kata kat sini, kebelakangan ini sebuah sekolah menerima aduan daripada murid bahawa mereka sering diganggu bunyi bising yang datang dari bilik muzik. Betul, siapa yang duduk kelas sebelah bilik muzik tu bising lah mana petang-petang kan. Okey, cadangkan 2 langkah kepada pihak sekolah untuk mengurangkan bunyi bising dari bilik muzik tersebut. Okey, agak-agaknya lah apa yang perlu kita pasang guys. Apa yang perlu kita pasang dalam bilik muzik tersebut?
Supaya gema ni tidak berlaku, supaya bunyi ni diserap. Jadi kena fikirkanlah, apakah benda-benda yang lembut yang boleh diserap. Contohnya macam kapet. Kapet mahal. Lansir lah. Okay, lansir. Apa tu, pelapik telur tu. Kan? Sponge. Boleh je. Jadi kita boleh cadangkan memasang lansir ya. Sebab lansir tu lembut. Okay. Lansir. Kalau boleh lansir tebal lah. Lansir yang tebal. Lansir nipis nanti sama je. Tebal dia absorb banyak sikit. Okey. Kenapa? Kerana lansir yang tebal ini merupakan, dia dapat menyerap kan? Merupakan penyerap bunyi yang bagus. Penyerap bunyi yang baik. Dia adalah penyerap bunyi yang baik. Okey, boleh. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Apa lagi yang boleh kita buat ya? Kita boleh letaklah kepingan telur tu ya, boleh. Sponge boleh. Nak letak kapet pun boleh. Boleh. Cadangkanlah, kita cadang je walaupun sebenarnya tak mampu pun sekolah nak letak kan. Kita letak je. Letak kapet. Contohnya karpet yang tebal. Kena sebut tebal tu. Kena sebut perkataan tebal ya. Meletakkan karpet yang tebal di dalam bilik muzik. Jadi karpet ni sebenarnya penyerap bunyi yang baik. Sama jugalah. Okey. Karpet yang tebal juga merupakan penyerap bunyi. Macam tu. Okey. Penyerap bunyi yang baik. Nice lah tu. Okey, boleh salin dulu. Dah siap beritahu cikgu. Okey dah, cikgu move ya. Okey, kita nak masuk yang kedua So ingat ya, ingat langsing, ingat perempuan ya, frekuensi. Ingat nyaring, ingat laki, amplitude. Okey, kelangsingan disebabkan oleh frekuensi, kenyaringan disebabkan oleh amplitude. Okey, raja di bawah menunjukkan paparan osiloskop ni. Ni namanya osiloskop ni. Yang kotak ni, alat ni namanya osiloskop. OSK. Osiloskop nampak tak? Osiloskop. Okey, bunyi dihasilkan dalam satu penyiasatan dengan menggunakan garfu thala. Siapa pernah tahu garfu thala? Siapa pernah tengok garfu thala macam mana? Garfu thala dalam bahasa Inggeris namanya tuning fork. Nanti kalau tak nampak, tak pernah jumpa, type lah dekat YouTube nanti kalau nampak lah macam mana tuning fork, garfu thala macam ni. Ada kat sini pun. Okey, garfu thala ni kita ketuk, dia akan menghasilkan bunyi tertentu lah. Tengok dia tebal ke dia nipis. Jadi bila dia ketuk, dia telah menghasilkan 512 Hz. 512 Hz. Okey, ni yang dihasilkan. Okey, now apa yang jadi sekarang ni, kita pun kena ramalkan. Nampak tak? Yang tinggi ni adalah amplitude. Kalau dia berulang-ulang namanya frekuensi.
Okey, bagaimanakah bunyi dihasilkan dengan menggunakan garfu tala? Mula-mula apa yang dibuat? Kita kena pukul garfu tala. Pukul garfu tala. Okey, kita pukul garfu tala dengan pemukul. Okey. So, lepas kita pukulkan, dia akan menghasilkan getaran, vibration. Getaran pada garfu. Ini bahasa Inggeris. Boleh tak? Getaran garfu tala. Getaran garfu tala menghasilkan bunyi. Sebab dia vibrate kan, dia akan bergetar ni. Dia akan bergetar kena pada mikrofon. Okay, now seterusnya. Okay, ramalkan. Kita kena ramalkan. Apa akan berlaku pada corak gelombang sekiranya garfu tala diletakkan lebih dekat kepada mikrofon? Lagi kuatlah bunyi. Betul kan? Jadi getaran menjadi lebih kuat sebab dekat dengan mikrofon. Okey, getaran menjadi semakin kuat. Jadi kalau getaran semakin kuat, kalau sebut kuat, mesti tengok pada amplitude. Macam ni jadi ya. Sebut kuat je, dia merujuk kepada amplitude. Jadi kat sini kita boleh katakan bahawa amplitude gelombang bunyi akan meningkat. Okey, kalau dikuat macam ombak lah. Bila ombak tinggi kan, maksudnya ombak tu mempunyai amplitude yang tinggi. Kalau ombak tu tak kuat, amplitudenya rendah. Jadi ingat ombak, ingat amplitude. Okey, C. Jadi garfu tala 520 Hz tu digantikan 250 Hz. Ramalkan lukisan kita. 250 Hz. Okey, tadi 500 500 kan? 500 mungkin dia dua line. Jadi kalau 200 ni separuh kan, lebih kurang. Jadi kita buat satu line je lah. Satu line je. Okey. Kita buat satu line je lah. Dua juga Satu line sahaja. Macam ni lah. Okey, boleh. Satu baris je lah. Okey, dah ya. Okey. Tak ada apa-apa, kita move lagi ya. Okey, tengok soalan yang pertama. Jadual menunjukkan kelajuan rambatan XYZ. Okey, terbesarkan sikit. Bahan kelajuan berbunyi adalah X. Bunyinya 1500. Ni kelajuan dia. So, Z paling laju ya, 564. Wow, lajunya. Antara berikut manakah boleh mewakili XYZ? Ingat, bunyi suka pada pepejal. Bunyi suka pada pepejal. Okey, nampak tak Z? Pepejal. Jadi C dah salah, D dah salah. Okey, nombor 2 mesti cecair. X mesti cecair. Nampak cecair. Jadi cecair udara pepejal. Okey guys. Macam tu ya. Bunyi suka pada pepejal. Okey, seterusnya kat sini kita ada gambar rajah meteorit. Meteorit nanti korang belajar lebih detail lagi masa form 3. Form 2 pun ada sikit ya. Form 3 lagi. Okey, meteorit berlanggar dengan permukaan bulan. Sebab itulah bulan kita banyak lekuk-lekuk disebabkan meteorit berlanggar dengan bulan. Okey, soalannya apa? Okey, antara berikut manakah betul tentang bunyi dihasilkan oleh pelanggaran meteorit? Korang rasa mana satukah bunyi yang dilanggarkan? Adakah kita boleh dengar bunyi? Adakah kita boleh dengar bunyi kuat didengar di bumi? Boleh tak? Tak boleh didengari. Kenapa tak boleh didengari? Adakah bunyi lemah didengari pun tak dibunyi juga? Kenapa tak boleh? Sebab dekat sana
Dia adalah vacuum. Apa itu vacuum? Vacuum ni tiada udara. Bila tiada udara, tiadalah zarah-zarah. Zarah-zarah pun tak ada ya. Jadi macam mana bunyi tu nak bergetar berjumpa dengan zarah-zarah? Tak boleh lah kan? Tiada bunyi didengari disebabkan jarak. Bukan. Tiada bunyi didengari okey, ni betul ni. Kerana bunyi bergerak melalui vacuum. Okey? Jadi bunyinya tak boleh nak ditransferkan kepada zarah-zarah. Macam dekat bumi ke korang dengar ni sebab ada zarah-zarah sekitar korang. Jadi zarah-zarah tu hantar kepada telinga ya. Okey lagi. 3. Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang gema ya? Okey, manakah betul tentang gema? Nombor 1 betul tak? Dihasilkan apabila gelombang bunyi dipantulkan oleh permukaan keras. Ya, betul. Nombor 1 betul. C tak ada nombor 1, B tak ada nombor 1. Okey, tengok. Sama ada nombor 4 ke nombor 2 betul? Nombor 4, amplitud bunyi gema adalah sama seperti amplitud bunyi asal. Tak. Amplitud bunyi gema tu lagi tinggi sebab dia kuat bunyi. Kan? Lagi tinggi. Okey, bukanlah ni. Jadi kat sini jawapannya adalah ni. Okey. Macam tu. Okey, now. Kita nak masuk soalan yang berikutnya. Sempat ke habis ya? Harap-harap sempat lah ya. Okey, jenis-jenis permukaan kain kapas. Kain kapas ni adalah penyerap yang bagus. Adakah pemantul? Tak. Dia penyerap sahaja. Dia bukan pemantul dan penyerap. Dia salah satulah. Kaca adalah pemantul yang bagus ya. Senang sangat ni. Okey, ini adalah alat pendengaran ya, sebab kita ni mempunyai had pendengaran kita tersendiri. So, alat ini dipakai biasanya oleh orang-orang tua lah sebab pendengarannya dah semakin uzur, tak berapa nak dengar. Jadi tujuannya adalah untuk menguatkan bunyi memasuki telinga. Betul ke tak? Jawapannya adalah benar. Okey, cikgu nanti mungkin akan juga. Okey. Ini adalah stetoskop. Stetoskop adalah menjadikan suara lebih kuat. Bukan suara lebih kuat, bunyi lebih kuat. Bunyi jantung, bunyi aliran dalam badan kita. Jadi ini adalah palsu. Betul Zudin, ini adalah palsu. Okey, kita move lagi. Alamak, tak nampak. Okey, ini adalah laju bunyi dalam medium yang dinyatakan. Tengok tu, dalam gelas. Kaca laju. Dalam air sederhana, dalam udara dia bergerak perlahan. Ya, ingat tu. Nyatakan bahan yang benarkan gelombang bunyi paling laju. Jawapannya adalah kaca lah. Okey, terangkan sebab jawapan anda. Kenapa? Sebab zarah-zarahnya adalah duduk dekat-dekat. Zarah-zarah kaca ni sebenarnya tersusun rapat-rapat ya. Dekat-dekat. Tersusun rapat-rapat di antara satu sama lain. Okey, oleh itu getaran ini akan dipindahkan dengan cepat. Sebab dekat sangat daripada satu zarah ke zarah yang lain. Macam udara ni jauh sikit. Macam korang dengar cikgu cakap ni, macam dah dengar laju ya. Tapi kalau dengar kaca lagi laju. Okey, boleh Sebab itu kalau kita tengok kapal terbang, kadang-kadang kapal terbang tu dekat depan dah baru kita dengar bunyi. Sebab bunyi melalui udara dia sampai lambat. Faham tak? Okey, kita nak masuk C pula. C. Ramalkan pemindahan bunyi melalui vacuum. Bunyi melalui vacuum tak? Bunyi tak boleh melalui vacuum. Jadi kat sini kita kata bunyi tidak dapat melalui vacuum. Memang tak boleh melalui vacuum. Sebab apa? Kerana hal ini sebab zarah-zarah tak ada disebabkan ketiadaan zarah-zarah
udara untuk memindahkan nampak tak? Memindahkan tenaga bunyi. Memindahkan tenaga bunyi. Okey. Untuk memindahkan tenaga bunyi. Sebab itulah vacuum ni tak boleh dengar. Kesian kat dia ya. Okey. Izzuddin kalau dah salin siap beritahu. Komen dah. Bila cikgu nak move. Okey, seterusnya ya, Rizal menepuk tangan sekali di dalam sebuah dewan dewan dah mesti tu gema ya sebab tertutup ni. Okey, dewan tertutup ya mesti gema kan. Namun Rizal dapati mendengar bunyi tepukan berulang kali. Namakan fenomena ni gema lah. Pantulan ya. Pantulan bunyi dia gema. Echo dalam bahasa Inggeris. Okey. Kenapa? Sebab gelombang bunyi dipantulkan. Dipantulkan oleh dinding dewan tersebut. Okey dah, boleh tulis. Okey, jadi cadangkan satu cara untuk menghalang fenomena ini berlaku. Jadi apa buat? Tutup permukaan dinding dewan itu dengan bahan yang lembut ya. Yang lembut. Kalau boleh macam lansir tebal. Dan mempunyai permukaan yang tidak rata ataupun yang kasar. Kalau rata nanti senang dipantul. Kalau yang kasar tu dia serap cepat. Macam itu. Senang ni lah. Okey, kat sini dia pakai pembaris dan digerakkan dan digetarkan pembaris tersebut. So, kita bunyilah getaran tu kan. Jadi, bagaimanakah bunyi dihasilkan? Bunyi dihasilkan daripada getaran. Jadi, bunyi dihasilkan daripada getaran sesuatu objek. Dah, boleh salin. Okey, next Aku teruskan lagi. Okey, rajah disebut dalam magma. Bolehkah bunyi kedengaran apabila tin-tin kosong diketuk dalam air? Korang rasa agak-agaknya boleh tak? Dia dengar apabila kita ketuk bunyi dalam air. Kita ambil tin kosong, ketuk dalam air. Rasa-rasa tin tu bunyi dalam air. Walaupun tak dengar dekat udara, tapi sebenarnya bunyi. Okey. Jawapan siapakah yang betul? Ini apa ni? Oh, Farhan kata ya. Yes. Jawapan adalah Farhan lah, betul. Kenapa dia betul? Kerana air merupakan salah satu medium merupakan medium medium untuk bunyi itu bergerak lah. Okey, medium untuk gelombang bunyi merambat.
Okey, dia merambat. Merambat tu bergerak. Dia salah satu medium ya. Medium 3 kan? Udara, pepejal dan juga cecair. Cadangkan dua cara untuk mengurangkan pantulan bunyi sebuah dewan yang tertutup ya. Satunya kita pasanglah. Memasang langsir. Jangan lupa kena sebut yang tebal. Langsir yang tebal. Memasang karpet yang tebal. Okey. Oh, dah habis dah. Okey, lah. Habiskan. Jom. Kelawar terbang dan memburu serangga dalam gelap. Terangkan bagaimana kelawar dapat mengesan kehadiran serangga ini. Jadi, kelawar menghasilkan apa? Menghasilkan bunyi ataupun sonar semasa terbang. Jadi, gelombang bunyi ini dipantul apabila terkena serangga. Jadi, ia telah menghasilkan gema yang kembali memberi kelawar maklumat tentang jarak dia kat mana, saiz dia besar mana, bentuk serangga macam mana. Jadi, hebatlah kelawar ini, guys. Okey,